Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk video yang keempat dalam bab 6, iaitu kali ini cikgu ingin tunjukkan penyelesaian bagi latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan buku modul. Sebelum itu cuba kamu uji. Kena pasti formula apa yang perlu kamu gunakan untuk setiap soalan di dalam latihan pengukuhan ni. Kamu berhenti sekejap video ni dan kamu cuba kena pasti formula, sama ada formula permutation ataupun combination untuk setiap satu soalan itu. Sudah cuba? Sekarang kita semak. Cuba tengok soalan yang pertama. Kamu cari kata kunci, kemudian kena pasti formula yang kita perlu gunakan, iaitu yang pertama, hitungkan bilangan cara untuk membentuk nombor genap daripada digit-digit. Membentuk nombor genap. So kata kunci dia kat sini nombor genap kat sini. So mestilah ini adalah permutation. So kamu akan guna formula P, NPR. Yang kedua, berapakah nombor 4 digit yang lebih besar? Nombor kat sini, ini adalah juga permutation. 3, berapakah bilangan susunan kod? Nampak kata kunci kod, ini pun permutation. Nombor 4, 5 huruf dipilih daripada perkataan ambition. Cari bilangan cara memilih. Ini adalah dan kamu juga kena tengok juga pecahan soalan dia. Kadang-kadang satu pecahan itu ada yang perlukan formula combination ataupun ada juga yang memerlukan permutation dalam satu soalan tu. So yang pertama mengandungi huruf A, yang kedua tidak mengandungi huruf I. Maksudnya ini pun dua-dua adalah untuk memilih sahaja. So ini adalah formula NCR. Nombor 5, seorang jurulatih ingin memilih 5 pemain. Bilangan cara pasukan itu dibentuk. So ini adalah combination. B, gabungan combination. B, bilangan cara menyusun. Menyusun. Ini adalah permutation. Boleh? Nombor 6, rajai menunjukkan 7 kepingkat suatu kod. Nampak kod. Mungkin permutation, tapi tengok dulu soalan A. Cari bilangan kod. Nampak ini adalah permutation. B, cari bilangan kod. Ini pun juga permutation. Soalan nombor 7. Perkataan 5, satu perkataan dengan 9 huruf. Cari bilangan cara yang berbeza untuk menyusun. Ini adalah permutation. 7 huruf akan dipilih daripada perkataan itu. Cari bilangan cara untuk memilih. Ini adalah C, combination. Cari bilangan cara untuk memilih 7 huruf yang terdiri daripada 5 konsonan. Untuk soalan 8, suatu kumpulan 5 orang murid hendak dipilih. Cari bilangan cara berbeza untuk membentuk pasukan itu yang mengandungi. Ini dua-dua pun adalah combination. C, formula C. Nombor 9 kita dah bincang dalam video yang kedua kalau cikgu tak silap. So A ni adalah permutation, B adalah combination. Tengok kat sini pun kita nampak 4 orang murid akan dipilih. Cari bilangan cara yang berbeza untuk memilih. Nampak So itu kata kunci untuk combination. Raja di bawah menunjukkan 7 kepingkat. Hitung cara yang berlainan untuk menyusun. Menyusun. So ini adalah permutation. Nombor 11, 8 kepingkat yang berwarna sama warna dan cari bilangan cara 5 kepingkat yang dipilih mempunyai 3 kad berlabel. Yang ini apa Untuk A. Cari bilangan cara jika
5 keping kad yang dipilih mempunyai 3 kad berlabel nombor genap dan selebihnya berlabel nombor ganjil. Maksudnya dia tak perlukan susun, betul tak? Dia nak pilih saja kad nombor genap dan nombor ganjil. So ini adalah combination walaupun tak ada kata kunci dipilih kat sini ada ya. Dan nombor 11B, cari bilangan nombor genap 5 digit yang lebih daripada ini, of course lah. Ini lebih daripada 7,000. So ini adalah permutation. Nombor 12. Okey. Tengok kata kunci, cari bilangan 8 orang boleh duduk mengambil tempat duduk dengan syarat seorang. Okey, ini juga adalah dia nak susun, betul tak? Ini adalah permutation. Okey. Nombor 13. Okey, cari bilangan susunan. Nampak arrangement. So ini juga permutation. Cari bilangan sisi segi 4 yang berlainan boleh dibentuk jika bucu-bucu itu dipilih secara rawak. Satu daripada bucu bagi kat sini lebih kepada dia hanya memilih saja, betul tak? Dia nak choose saja. Okey, nak pilih saja, maksudnya ini adalah combination. Boleh? So, cara macam ni lah kamu kena pasti soalan-soalan itu diperlukan kamu guna formula yang mana. Okey? Okey, kita tengok beberapa soalan. Tengok soalan apa? Clone SPM. Okey. Okey, cikgu akan pilih soalan pertama ni, iaitu soalan nombor 5. Okay, clone SPM 2012. Seorang jurulatih ingin memilih 5 orang pemain yang terdiri daripada 2 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Okay, untuk membentuk satu pasukan badminton. 5 orang pemain itu dipilih daripada 4 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Cari bilangan. Okay, ini tadi kita bincang apa? Permutation atau combination. Okay, so A ni adalah combination, B adalah permutation, betul? Sebab ini menyusun. Okay, so sekarang kita draft dulu apa dia nak sebenarnya. Okay, dia ingin memilih 5 orang pemain yang terdiri daripada 2 lelaki dan 3 perempuan. Okay, ini dia nak pilih. Okay, jadi sekarang okey, asalnya berapa bilangan perempuan dan lelaki? Okey, kamu kena pasti. Okey, 5 orang pemain itu dipilih daripada sekumpulan 4 lelaki dan 5 perempuan. Nampak Dipilih daripada mana? Daripada 4 lelaki dan 5 perempuan. Okey. Sekarang dia nak cari bilangan cara pasukan itu dibentuk. Jadi kat sini kita dah nampak dah dia mesti nak 2 lelaki. Jadi kat sini tadi A cikgu dah bincang tadi untuk cara dibentuk kita hanya gunakan combination, betul? So untuk A kita akan gunakan formula C iaitu kita nak pilih 2 lelaki dan 3 perempuan, nampak So yang di bawah ni adalah bilangan kita kehendaki. Yang bilangan sebenarnya adalah daripada 4 lelaki dan daripada 5 perempuan. Nampak? Okay. So ini adalah combination dia. Jadi kamu kena masukkan dalam kalkulator dan carilah berapa bilangan ataupun cara dia dibentuk. Okay. So kalau kat sini jawapan yang diberi adalah 60 cara. Okay, 60 cara kesemuanya. Okay, untuk B, tadi kita kata, okay, cara menyusun. Maksudnya ini adalah kita gunakan permutation. Cari bilangan cara menyusun ahli pasukan itu dalam satu baris untuk sesi bergambar. Jika, nampak syarat dia, ketiga-tiga pemain perempuan duduk bersebelahan. Okay, bila duduk bersebelahan, ingat tipsnya kita jadikan dia bersama-sama, maksudnya satu kad. Okay, jadikan dia berada di satu tempat yang sama. Okey, andaikan ini perempuan, kemudian kita perlukan berapa lelaki? 2 lagi lelaki, betul? So kita hanya ada 3 tempat saja untuk diisi. So yang perempuan ni kita akan grupkan dia dan dia saling bertukar tempat. Jadi cara macam mana nak selesaikan kalau soalan macam ni? Kita hanya ambil saja perempuan ini. Ada 3 orang perempuan, jadi kita letakkan 3 faktorial. Okey.
3 faktorial dan berapa tempat dia saling bertukar tempat? 1, 2, 3. 3 tempat, jadi kita darabkan dengan 3 faktorial. Kalau ada 4 perempuan kat sini, kita letak kat sini 4 faktorial. Okey? Kalau ada kat sini 5 tempat, kita akan darabkan 5 faktorial. Maksudnya berapa bilangan tempat kosong kat sini? Ini adalah 3 faktorial. Kalau ada 4 tempat kosong, maksudnya kat sini awak akan letak 4 faktorial. Boleh? So, terus dapat jawapan dia. Okey, 3 faktorial darabkan 3 faktorial. So, jawapan dia 36. 36 cara. Okey, so selesai. Okey, soalan seterusnya cikgu ambil klon SPM 2011. Okey, nombor 6 raja di bawah menunjukkan 7 keping kad huruf English. Okey, suatu kod 5. Nampak kod kat sini, maksudnya ini adalah permutation. 5 huruf anda dibentuk menggunakan 5 daripada kad-kad itu. Okey, dia nak bentukkan kod 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5 tempat kita perlukan. Cari bilangan kod 5 huruf yang berlainan yang dapat dibentuk. Maksudnya untuk soalan A ni tiada syarat dikenakan. Jadi teruslah kita boleh guna A sama dengan apa? Ini adalah apa? Permutation kan? P. Jadi N kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 P. P berapa? 5. Teruskan dapat jawapan dia. Okey, jawapannya berapa? 2520. Okey, sebab soalan A ni tiada syarat. Maksudnya kita terus ambil saja bilangan semua. Okey, pilih 5. Okey, untuk B, bilangan kod 5 huruf yang berlainan yang bermula dengan huruf vokal dan berakhir dengan huruf konsonan. Okey, nampak ada syarat kat sini. So, kita letakkan, cikgu akan tunjukkan 2 cara di sini, iaitu cara tempat kosong dan satu lagi cara kita gunakan formula P, rumus P. Okey, bilangan kod 5 huruf berlainan bermula dengan huruf vokal. Okey, huruf vokal kita ada apa? E dan I, betul? So, kita hanya ada option bermula dengan huruf vokal, maksudnya di hadapan ini, okey, tempat pertama mestilah sama ada E ataupun I saja boleh diisi. Okey, dan dia kata berakhir dengan huruf konsonan. Okey, konsonan kita ada apa? Kita ada N, option kita ada G, kita ada L, S dan H. Jadi kat sini, kita nak letakkan apa nilai di sini base kepada berapa option kita ada, berapa cara kita ada. So, yang pertama, vokal kita hanya ada 2 saja pilihan. So, letakkan 2 kat sini. Okey, untuk konsonan yang di belakang ni, yang berakhir dengan konsonan, kita ada berapa pilihan kita? Ada 1, 2, 3, 4 dan 5 pilihan. Okey, boleh? So, sekarang yang tengah-tengah ni, kita hanya isikan berapa kad yang tinggal. Kalau 2 kad sudah diisi, contohnya kat sini ada 3, 4, 5, 6, 7. 7 tolakkan 2 kad yang sudah diisi, iaitu kad pertama dan kad terakhir. Jadi kita hanya tinggal lagi ada 5 sahaja yang belum diisi, betul? Jadi kita letakkan untuk kad yang kedua ni, kita boleh letakkan 5 lagi huruf. Okey, yang ini tak kira lah konsonan atau vokal. Mana-mana yang ada, yang tinggal adalah 5 kad dan seterusnya 4 kad dan seterusnya 3 kad. So, awak ambil semua nombor ini dan darabkan 2 darab 5 darab 4 darab 3 darab 5 dan dapatkan jumlah dia ataupun bilangan cara untuk menyusun. Okey, atau cara lain adalah kita guna formula. Cara formula ni senang saja, iaitu kamu tengok syarat dia. Syarat pertama tadi, dia kata dia perlu huruf di hadapan mestilah huruf vokal. So, huruf vokal kita ada 2 saja. Kita nak isi 1 tempat. Jadi, 2P1. Darab, okey, dan kita perlu tengok syarat yang kedua, iaitu berakhir dengan huruf konsonan. Huruf konsonan kita ada berapa semuanya dalam kad yang asal? Ada 5 huruf konsonan, tapi kita hanya ada tempat 1 saja, jadi 5P1.
Okey. Okey, berapa kad lagi yang tinggal? Kalau 2 kad sudah diisi, kita ada lagi 5 kad. Tapi tempat kita hanya ada 3 saja tempat yang perlu diisi. So, kita letakkan 5P3. Nampak? Dan kalau kamu perasan, okey, 5 kad kan? Okey, bilangan kod 5 huruf. Make sure nilai di bawah ni 5 lah. Okey, jumlahnya 5. So, ini pun menghasilkan bilangan yang sama. Okey, cuba tekan kalkulator dan semak. Okey, dapat apa? 600 cara. Okey, dapat tak 600 cara kesemuanya? Boleh? Okey. Seterusnya, cikgu ambil satu lagi soalan. Iaitu soalan nombor 8. Okey, satu kumpulan 5 orang murid hendak dipilih daripada 8 orang murid dan 6 orang murid perempuan untuk membentuk satu pasukan debat. Cari bilangan cara berbeza untuk membentuk pasukan itu yang mengandungi murid lelaki sahaja. Okey, kita draft dulu macam mana cerita dia. Satu kumpulan 5 orang murid hendak dipilih daripada 8 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuan. Okey, dia nak pilih berapa orang saja? Dia nak pilih 5 orang saja kat sini. Okey, nampak So, cari bilangan cara beza untuk bentuk pasukan itu yang mengandungi murid lelaki sahaja. Maksudnya kelima-limanya, okay, untuk A, kelima-lima murid yang dipilih mestilah murid lelaki sahaja. So, teruslah kat sini kita, ini combination atau permutation? Pilih kan? Nak pilih maksudnya hanyalah guna C combination. Jadi, 8 choose 5. Okey. Maksudnya dah lengkap lah kita punya pilihan kita iaitu 8 choose 5. Okey. Andai kata kalau kamu tengok kalau cikgu tak nak guna kalkulator, macam mana kita nak kira ni? Kita boleh masukkan dalam formula, dalam rumus. Okey, rumus kita adalah, ingat apa? Rumus kita NCR sama dengan N factorial per N tolak R factorial R factorial. Okay, so kalau cikgu masuk ke dalam formula ni, kita akan dapat 8 factorial perkan dengan 8 tolak 5 sama dengan 3 factorial darab 5 factorial. Okay, so kalau kat sini cikgu pecahkan 8 factorial ni kepada 8 darab 7 darab 6 darab 5 factorial. So, ini dah boleh potong, nampak? Okey, 3 factorial ni sama dengan 3 darab 2, betul tak? 3 darab 2 darab 1. So, 3 darab 2, 6. 6 darab 1, 6. So, ini pun boleh potong. So, yang tinggal hanyalah 8 darab 7. Ini sama dengan 56. Okey? So, itu tanpa guna kalkulator. Tapi dalam exam, kalau kamu terus saja awak cari dalam kalkulator, terus kira guna kalkulator, tak ada masalah dapat jawapan. Sebab ini dalam paper 1 saja. Okey, untuk B, sekurang-kurangnya 4 orang murid perempuan dipilih. Okey, yang ini kena hati-hati. Kita kena tengok balik cerita dia tadi. Okey, yang dia dipilih daripada 8 lelaki. Cikgu tulis balik 6 perempuan. Kita nak pilih 5 sahaja. Okey, apa gabungan dia? So, kamu kena tengok gabungan dia. Okey, contohnya kalau dia nak sekurang-kurangnya 4 orang perempuan. Maksudnya dia mestilah lebih banyak. Lebih daripada 4. 4 dan ke atas. Betul tak? Jadi kita ambil perempuan lebih banyak. Cikgu ambil lah perempuan lebih ramai, iaitu kalau kita ambil semua perempuan, daripada berapa perempuan yang asal? Ada 6 perempuan. So, apa kombinasi untuk lelaki? So, tempat untuk lelaki kosong, betul? So, berapa asalnya? Ada 8 choose kosong darab 6 choose 5. So, ini kombinasi dia. Okey, inilah kita panggil gabungan dia ni. Okey, jadi kalau kita pilih semua perempuan, maksudnya kat sini adalah 5. So, gabungannya adalah kosong untuk lelaki.
Okey, tempat untuk lelaki kosong. Okey, kalau kita pilih perempuan 4, so asalnya perempuan ada 6 choose 4. So lelaki kita akan ada satu tempat kosong untuk lelaki, betul? Kemudian 6 choose 3. Lelaki akan tinggal 2 tempat, so 8 choose 2. Kalau 6 choose 2, lelaki hanya akan dapat tempat 3 tempat. Kemudian 6 choose 1, 8 choose 4. Okey, dan last sekali kalau kita ambil semua lelaki, nampak tak gabungan dia? 8 choose 5. Okey, so sekarang kalau awak tengok gabungan dia ni, yang mana yang memenuhi syarat untuk B, iaitu sekurang-kurangnya 4 orang perempuan. Okey, sekurang-kurangnya 4 orang perempuan. Mana paling kurang 4 orang? So kat sinilah 4 orang perempuan. Gabungan ini dan gabungan yang atas ni. Okey, yang ke bawah kita tak terima dah. Kita tak ambil. Kita hanya ambil 2 gabungan itu sahaja. Jadi apa yang kamu kena buat adalah untuk B, kamu ambil gabungannya iaitu 8 choose 0 darab 6 C5. Okey, kat sini dan. Okey, dan kita darab, betul? Atau, nampak tak? Atau cikgu tambah 8 choose 1 darab 6 choose 4. Pilih 4. So, kamu akan dapatkan jawapan dia. Boleh? So, itu adalah gabungan. Okey, antara lelaki dan perempuan yang dikehendaki. So, inilah soalan-soalan yang mungkin kamu akan jumpa. Dan kamu cuba juga soalan-soalan lain, terutama soalan kebat dekat sini. Soalan kebat nampak je kebat, tapi sebenarnya tak adalah susah sangat pun sebenarnya. Okey? Okey, cikgu tunjuk satu-satu soalan kebat. Contohnya soalan nombor 13. Okey, soalan 13 Lini merupakan seorang penjual. Okey, pada suatu hari okey, tak payahlah. Rajah di atas menunjukkan 4 pasu bunga yang berlainan. Cari bilangan susunan yang berlainan yang dapat dilakukan oleh Lily jika pasu bunga ros mesti berpisah di antara satu dengan yang lain. Okey, nampak ros kat sini satu, ini satu. Jadi dia nak cari susunan maksudnya kat sini kita gunakan permutation. Okey, cara tapi rows tu mesti berpisah. Okey, paling mudah kalau dia separate macam ni, soalan ni kalau dia kata okey, susunan mesti berpisah, vokal dengan konsonan vokal mesti berpisah. Macam tu soalan dia lebih kurang. Apa yang kamu kena buat yang paling mudah adalah kamu cari dahulu bilangan keseluruhan cara. Iaitu maksudnya kat sini, okay, langkah pertama, kamu cari dahulu bilangan cara yang boleh disusun. Maksudnya kat sini adalah ada 4 jenis bunga, maksudnya 4 faktorial. Bilangan cara. Ataupun, ini sama dengan, ataupun kita buat 4P4. Cari dulu keseluruhan. Okay, so 4P4. 4P4 berapa? 4 darab 3 darab 2 darab 1. So, ini sama dengan 24 cara kesemuanya. Okey, kita cari keseluruhan dulu. Okey, 4P4. Langkah kedua, kamu cari jika rows itu disusun secara bersebelahan ataupun bersama-sama. Yang cara faktorial tu. Maksudnya rows dengan rows kita susun bersama-sama. Jadi tulip dengan orchid di tempat yang lain. Okey. So ingat balik kalau kita cari soalan yang melibatkan duduk bersebelahan, duduk bersama-sama ni, kita hanya buat macam ni saja. Cara cikgu hanya ambil okey, rows ni dia ada 2 kan. Jadi kita buat 2 faktorial. Darabkan ada berapa tempat yang dia kena susun. Ada 3 tempat. So, darabkan 3 faktorial. So, ini akan menghasilkan berapa? So, 2 faktorial 2. Darab 3 darab 2. Jadi, 6 darab 2, 12 cara. Okey, nampak? So, last kali barulah kamu cari. Maksudnya kat sini, yang langkah kedua ni kita nak cari kalau rows itu berada di bersebelahan.
Jadi kalau nak cari yang rows itu berpisah, kita hanya tolakkan. Okey, tolakkan jumlah cara keseluruhan, tolakkan dengan jumlah cara bila rows itu berada bersebelahan. Iaitu 12 pula. Kita nak cari apa tadi? Susunan bila rows berpisah tadi. Okey, susunan, bilangan cara susunan. Bilangan cara susunan apabila rows berpisah. Okey. Sama dengan cara keseluruhan, tolakkan cara bila dia duduk bersebelahan. So, ini ada 12 cara. Boleh? Okey. Okey. Jadi, kamu cuba soalan-soalan lain juga. Okey. Kalau ada masalah, boleh tanya cikgu, snap gambar dan hantar pada cikgu. Okey. So, cikgu berhenti sampai sini untuk permutation dan combination. Okey. Cikgu akan teruskan untuk bab seterusnya iaitu bab 7 pada video yang akan datang. Okey. Selamat mencuba semua.